Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nawaitu ta'lu wa ta'lim wa tazakkura wa tazkira wa nafa'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka ilman ladunni wa mashraba safihani ya wahabu ya ghani. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. A'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkata Syekh Abdul Somad Al-Falimbani dalam kitab dia Hidayatus Salikin fi suluki maslakil muttaqin, sehinggalah perkataan dia dan kata Syekhuna Qutubul Aqwan Sayyidi Sidi Syekh Muhammad bin Sidi Syekh Abdul Karim As-Sammani Al-Madani rahimahullahu ta'ala berkata, Qutubul Aqwan Syekh Muhammad bin Abdul Karim Saman, pengasas kepada Tariqah Samaniyah. Dia ni orang Madinah. Asalnya perkataan Madini sebenarnya, sebab Madinah. Kalau Madani asal daripada kalimah Madain. Madain ni satu negara, nama dia negara Madain. Kalau Madinah baca Madini sebenarnya. Tetapi ramai hok masyhur sebut kalau Madinah Madani. Hok sepatutnya hok betul Madini sebab Madinah. Dia kata apa dia? Ni ramai tutuk guru tua dulu ambil Tariqah Samaniyah Madinah. Ni pengasas dia Syekh Abdul Karim Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Sammani. Katanya dia madarul arifina al-fikru wal jaulan. Artinya peredaran orang yang arifin itu memikirkan akan Allah Ta'ala dengan hati mereka dan memandai mereka akan kenyataan Allah Ta'ala dan tajalli Allah Ta'ala di dalam hati mereka itu, yakni semata-mata ingat hati mereka itu akan Allah Ta'ala. Katanya Syekh Muhammad Samai kata, orang-orang arif ini, orang yang kenal Allah Ta'ala ini, maka sehari
Dia kerja dia zikir dak lah mana dah. Lagu mana? Tiap-tiap hari sentiasa memikirkan. Ni zikir ni. Zikir juga ni panggil. Fikir dan memandai akan kenyataan Allah. Apa maksud kenyataan? Nyatanya Allah. Jelasnya Allah di makhluk ini. Apabila sebanyak mana makhluk yang ia lihat, maka semakin jelas dan semakin nyata Allah Ta'ala bagi mereka. Sebab tu bagi orang arifin tidak salah dia ambil kemewahan. Dia tidur, dia makan, dia kecek buah, tak salah dah. Ya. Kerana apa? Kerana semua benda itu tidak menjauhkan ia daripada Allah. Bahkan semakin nyata Allah Ta'ala bagi mereka. Bagi orang yang belum sampai kepada arifin, maka kena sebut Tuhan, kena kurangkan makan, kena kurangkan tidur, kena kurangkan belaka. Takut-takut benda itu mengganggu ingatan dia dengan Allah. Tetapi kalau orang arifin, tak ada benda dah yang, maka tidak salah kita tengok guru-guru arifin naik kereta mewah, ada rumah besar. Sebab apa? Sebab dia tak ada masalah doh. Sekalipun lagu tu ramai guru-guru arifin pun masih memilih kesusahan. Tetapi kalau dia mewah pun tidak salah dah. Kerana hari-hari, tiap masa, setiap detiknya, fikiran dia, ingatan dia kepada Allah. Dan dia melihat makhluk itu sebagai tajalli Allah Ta'ala. Tajalli, yakni tempat jelasnya Allah Ta'ala di hati mereka itu di makhluk. Mana kau kita nampak tempat-tempat yang menyebabkan kita nampak jelas Allah Ta'ala iaitu di makhluk. Kerana kalau tidak melihat makhluk, kita tidak jelas bagi kita kehebatan Allah. Apabila kita tengok bukit, maka bukit itu tajalli majla. Tempat jelas Allah Ta'ala bagi arifin billah. Lagu tu. Dan dari kerana inilah kata Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili rahimahullahu ta'ala, inna lananzuru ilallahi ta'ala bi basaril imani wal iqani fa aghnana zalika an dalili wal burhani. Maka berkata Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili, Ali Asy-Syadzili, dia kata apa dia? Dia kata bahawasanya kami, yakni ahli-ahli tasawuf, ahli-ahli sufi, arif billah, orang-orang yang kenal Allah Ta'ala, melihat kepada Allah dengan penglihatan iman dan yakin. Iman dan yakin. Maka sebab itulah dia tidak ada dalil pun dia kuat juga berpegang dengan Allah. Tak syarat kata awak mari dalil. Bagi ahli sufi, Allah itu dalil segala-galanya. Maka dalil tidak ada dalil. Dalil tidak ada dalil. Tu kaedah dia. Apabila lagu tu, maka dia percaya dengan Allah menerusi melalui iman dan yakin. Kalau tidak ada makhluk ni pun, maka kita yakin kebesaran Allah Ta'ala. Maka mengkayakan akan kami, yakni kami tidak perlu lagi. Oleh demikian itu, yakni dengan kami melihat dengan cara iman dan yakin, tak perlu itu daripada dalil dan burhan. Kadang-kadang seseorang yakin kepada suatu benda dengan dalil. Awak mengaku deh, awak mengaku tengok Nabi, mana dalil dia?
Dalil dia ada dalam Quran contohnya, ada dalam hadis contohnya. Awak buat lagu ni, awak yakin ke tak mana dalil? Saya akan yakin kalau ada dalil. Kita buat mari dalil. Saya yakin. Dan beberapa banyak benda apabila kita yakin, apabila orang tanya, awak yakin ke tak benda ni mana dalil? Saya tak ada dalil. Yakin tu ada? Ya, saya yakin. Tetapi dalil tak ada. Dalil tidak semestinya menunjukkan benda itu ada ke, yakin ke. Yakin tu bab lain, dalil tu bab lain. Kadang-kadang kita wis 1000 dalil kepada seseorang tu, tak yakin lagi. Kadang-kadang cukup satu dalil, saya yakin dah. Kadang-kadang tak perlu dalil, saya yakin dah. Apa benda tak perlu dalil? Bagi orang yang sudah merasai suatu benda. Contohnya orang yang pernah makan ataupun minum gula, maka dia akan rasa manis tanpa sebagai dalil. Dia mau tahu mana gula tu manis? Hamba rasa dah. Mana dalil dia? Tak boleh dia mau rasa pakai rasa. Dia mau pakai rasa sore lagu tu. Dalil menunjukkan dia manis. Sudah hamba tak tahu tu. Ada orang tak pernah rasa manis, tetapi dia yakin manis. Ya, awak yakin manis. Ya. Lepas tu awak tahu mana apa awak yakin manis? Sebab saya ada dalil menunjukkan benda tu manis kau gapo dia. Manis ni lagu ni, gol ni. Sebab ada orang royak kau gapo dia. Maka dia yakin atas nama hak orang. Kalau tak ada orang royak, kalau tak ada dalil, dia tidak akan yakin benda manis tu. Berbeza dengan orang hak peringkat pertama yang sudah merasai sendiri, maka dia tidak perlu kepada sebagai dalil. Hak berat lagi tak cakap wi dalil. Bui dalil, bui goni pun tak percaya manis, tak percaya gapo. Hak ni paling berat sekali. Maka orang ahli sufi dia sudah merasainya kewujudan Allah Taala. Maka dia yakin, yakin seyakin-yakinnya. Dan makom inilah dinamai oleh ahli tasawuf. Maka tengok dengan iman, dengan yakin ni, beriman dengan Tuhan secara iman dan yakin ini, makom-makom yakni kedudukan dipanggil makom syuhud, melihat Tuhan, melihat kenyataannya Tuhan, jelasnya Tuhan dengan mata hati ni. Yakni melihat akan Allah Ta'ala dengan mata hati. Kalau guna akal lagi, dalil. Tapi kalau guna hati dan perasaan, rasa. Rasa lagu mana? Tak perlu pada dalil dah. Saya rasa sendiri dah. Dengan penglihatan yang layak bagi Allah Ta'ala, yang tiada sepertinya sesuatu yang baharu ini. Pada merasa lagu mana? Tak tahu, saya tak boleh nak royak. Perasaan ni tak boleh nak royak supaya orang sakit perut. Dia mau sakit perut ni rasa lagu mana? Payah nak royak. Apa dia mau geruk lagu tu? Gitu kok. Dok juga kadang orang sakit perut senyap lagu tu. Ada orang neting. Jadi payah nak membuktikan rasa itu. Tubuh dan perkataan tidak boleh memberitahu rasa. Perasaan tidak dapat dihurai dengan perkataan. Tulislah sebutir kitab pun mengenai perasaan kita, tak orang tak akan faham sejelas seperti kita rasa. Man lam yazuk lam yadri. Siapa dia yang tidak merasai, siapa mati pun dia tak boleh mengetahui. Kalau tahu pun tidaklah setepat dan sejelas dan senyata bagi orang yang rasa. Seperti firman Allah Ta'ala kata, laisa kamislihi syai' wa huwas sami'ul basir. Allah Subhanahu wa Ta'ala tiada seumpama sesuatu, dan iaitu yang maha mendengar lagi maha melihat. Maka kita jangan khoyal dengan perasaan kita. Rasa Tuhan ni lagu mana Rasa manis ko, rasa sedap ko, rasa pahit ko.
kau pelicing ko, kasak ko, rupa dia cahaya ko gapo. Yang mau tengok mata hati cahaya ko. Dah. Tu bukan belaka tu. Bukan apabila tengah-tengah mari ngatik beram, mari nampak cahaya depan. Tuhan dolah. Ambo nampak dengan mata hati. Dok nampak dengan mata hati bukan cahaya. Lagu tu. Wabillahi al-hidayah wat taufiq. Al-faslu tsani fi adabi zikri. Fasa yang kedua pada menyata ke adab-adab berzikir. Kita ngaji dah lagu mana amalan zahir dah. Kitab ni kecek mengenai amalan zahir. Daripada waktu subuh gapo dia jadual hidup kita nak berzikir, nak wirid, nak goni untuk seminggu untuk gapo amalan kita. Kedua, maksiat zahir, tinggal maksiat zahir gini. Ketiga, maksiat batin, tinggal sikit-sikit. Keempatnya, ni. Nak kecek mengenai zikir. Kerana apabila orang sempurna dalam bab akhlak, tak dapat tidak kena bantu dengan zikir untuk cuci hati dia. Kadang-kadang kita tengok orang ni ada akhlak, ada perangai, tetapi dalam hati dia masih lagi ada masalah. Nak cuci hati mesti kena dengan zikir. Sebab ni kitab ni bahas bab zikir dengan adab-adab dia sekali. Ada orang berzikir dengan tak ada adab, boleh manfaat, sangat kurang manfaat dia. Ada manfaat ada, tetapi kurang sedikit manfaat dia. Maka kalau zikir dibuat dengan adab, maka sangat berkesan, sangat memberi kesan, sangat hebat dan kuat dia punya pengaruh zikir dia. Dan zikir itu ada kalanya zikir hasanat dan ada kalanya zikir darajat. Kena faham. Ada kalanya zikir hasanat, katanya pengarah. Kedua zikir ni zikir darajat. Gapo dia zikir hasanat, gapo dia zikir darajat. Namanya dia kata. Maka zikir hasanat itu, zikir hasanat menghasilkan akal pahala. Boleh pahala. Kita dok zikir lepas sembahyang, kita dok baca Quran, kita dok baca wirid, untuk dapat pahala. Dan tiada berkehendak kepada sekala adab zikir yang lagi akan datang. Maka zikir untuk dapat pahala, maka tak perlu kepada adab. Kerana zikir itu sendiri sudah dapat pahala dah. Tetapi zikir darajat dia perlu kepada adab. Kerana dia bukan berpahala saja, dia ada tujuan lain lagi. Adapun zikir darajat, maka berkehendak kepadanya kepada adab ni. Kena ada adab. Kalau zikir biasa hasanat, boleh jalan pakai seluar pendek zikir. Subhanallah boleh pahala. Tak ada air semaya, boleh. Tak ada masalah, boleh pahala. Masalah pahala hasanat ni tak ada masalah. Tapi darajat tak naik. Darajat makam kita dengan Tuhan tidak naik dengan cara berzikir hasanat lagu ni. Zikir semata-mata dapat pahala. Zikir darajat ni menyebabkan kita bertambah dengan Tuhan, maka perlu kepada adab. Maka itu semakin naik di sisi Tuhan. Dan adab zikir itu 20 perkara. 20 perkara kena cara. 5 perkara dahulu daripada berzikir. Ada 20 adab. 5 sebelum zikir, 12 perkara ketika berzikir, 12 perkara kena jaga ketika kita berzikir, 3 perkara kemudian daripada zikir. Jadi cukuplah 20 adab. 5, 12, 3. Cukup 20. Kalau nak berzikir naik darajat. Adapun adab yang dahulu daripada zikir. Ni zikir adab hak sebelum daripada berzikir. Pertama,
Sebelum kita nak berzikir, masuk dalam zikir darajat ni yang pertamanya, adab yang pertama sebelum kita nak mula berzikir, taubat daripada segala maksiat. Yakni berhenti, rasa menyesal, jangan ulang, berazam tak usah nak buat. Lagu tu. Lagu mana? Taubat daripada maksiat. Kerana berzikir kalau sekali dengan maksiat, tak boleh nak naik zikir ni. Kedudukan tak naik. Ya kena cuci dulu baru naik. Maksiat-maksiat ni seolah ikatan kita, menyebabkan kita tidak naik di sisi Tuhan. Dan daripada segala yang sia-sia yang tiada memberi faedah kepada barang akhirat. Berhenti belaka. Oh ni cara nak suruh naik laju sungguh ni. Kalau tak berhenti belaka, ada masalah, jalan pun slow. Kedua, mandi atau mengambil air sembahyang. Moleknya kalau nak mula zikir, mandi dulu. Pergi mandi dulu, buruk mandi. Niat mandi taubat kau gapo dia kau ikutlah. Yang penting apabila saya mula nak berzikir, maka nak mandi, cuci tubuh, tanda nak cuci hati. Kalau tak boleh mandi, ambil air semaya. Taubat, ambil air semaya. Ketiga, diam, duduk senyap. Orang nak berzikir, jangan duduk buah banyak, duduk senyap ya, diam. Dan tetap supaya menghasilkan sidik, yakni supaya benar lidahnya dengan hatinya. Sebelum zikir kena duduk dia, jangan duduk buah, cuik orang ni, cuik orang ni. Tanya khabar pun tak boleh. Orang nak mari berzikir ni, cara nak mari berzikir sungguh, masuk duduk senyap. Tanya khabar orang pun duduk senyap. Tujuannya supaya lidah dia dengan hati dia tu sama. Lidah dengan hati tu sama. Seperti bahawa diistiwal ke hatinya, yakni disibuk ke hatinya dahulu daripada menyebut la ilaha illallah dengan lafaz Allah, 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 Allah. Dengan fikir jua tiada dengan lidah, yakni dalam hati dia ingat Allah. Ya, ingat Allah, Allah. Ingat. Tak payah zikir lidah, tak payah lagi. Sebelum kita nak ngatik la ilaha illallah, maka bunyi ingat kepada lafaz Allah. Tiada hingga tiada tinggal segala khatarnya, yakni lintase hati. Khatarnya lintase hati yang lain daripada Allah Ta'ala itu, melainkan hadir di dalam hatinya itu Allah, Allah jua. Litah di hati Allah, Allah jua. Maka tak kalau itu bersama-sama lidahnya dengan hatinya menyebut la ilaha illallah. Biar hati dulu masuk. Duk senyap dulu. Fikir ke Allah, Allah. Fikir ke kehebatan Tuhan. Keempatnya, ni sebelum zikir lagi, tak start zikir lagi. Meminta tolong dengan hatinya ketika masuk dalam zikir itu dengan hemmah syekh dia. Dengan semangat tok guru dia. Hamba berzikir ni dengan berkat semangat tok guru hamba dok berzikir. Hamba baru nak belajar berzikir, semangat hamba tak betul lagi. Maka hamba dengan berkat semangat hemmah guru hamba tu, sebut nama Tuhan, dia niat lagu mana tak tahu. Hamba nak berzikir dengan lagu tu. Dan jikalau diserunya akan syekh itu dengan lidahnya, pada minta tolong pada hajatnya, itu nescaya harus boleh buat lagu tu. Seperti kita sebut, setiap kali nak berzikir, hadirkan dalam hati kita dengan berkat, dengan semangat guruku, inilah aku berzikir menyebut namamu ya Allah.
Sebut mulut harus hukum dia, tidak jadi masalah. Kelima, mengiktikad bahawa minta tolong daripada syekhnya itu supaya ia minta tolong daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana syekhnya itu ganti daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kita minta berkat guru kita itu, kita hadir ke kata maksud sebenarnya, kita ambil berkat, ambil hemah semangat guru kita, sebagaimana sahabat dulu ambil berkat dengan Nabi. Apabila kita tak ada dengan Nabi, maka kita kena ada dengan guru kita. Guru kita ada dengan guru dia siapa ke? Nabi. Maka biar mari lagu tu. Hamba dengan berkat Nabi Muhammad, dengan berkat guru hamba, dengan hemah dan semangat dia, hamba nak sebut namamu ya Allah ya Tuhanku. Maka kita pun sebut. Adapun segala adab ketika zikir itu, wallahu a'lam.